إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama. Pada malam ini kita akan bincang tajuk berkenaan dengan kikir ataupun kedekut yang dilarang oleh agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kezaliman dan kekikiran ini dalam satu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu zulma fa inna az-zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqu asy-syuhha fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, berhati-hatilah kamu semua terhadap kezaliman, kerana kezaliman itu adalah kegelapan di antara kegelapan di hari kiamat. Dan berhati-hatilah kamu semua terhadap sifat kedekut ataupun kikir, kerana kekikiran itu telah membinasakan orang yang sebelum daripada kamu, dan kedekut ataupun kikir itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih. Yang pertama sekali, perkara yang kita kena faham, seseorang tidak akan ada sifat kedekut ini jika dia merasakan bahawa apa yang ada yang menjadi milik dia ini sebenarnya bukan milik dia, adalah milik Allah. Orang Islam ataupun orang mukmin, dia merasakan bahawa apa yang dia ada ini adalah milik Allah. Oleh kerana itu mustahil bagi dia untuk bersifat dengan sifat kedekut, kerana dia merasakan bahawa apa yang ada di tangan dia adalah pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin seseorang itu akan datang sifat kedekut jika dia rasa ini hak Allah.
Kerana Allah Azza wa Jalla telah menyebut dalam Al-Quran berkenaan dengan sifat orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Di antara ciri-ciri yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah, apabila dia belanjakan harta dia, apabila dia belanjakan harta dia, lam yusrifu wa lam yaqtur, dia berada di antara dua perkara. Dia tidak terlampau belanja sehingga membazir, walam yakturu, dan tidak pegang harta itu terlampau kedekut. Wa ma kana baina dzalika qawama, dan dia berada di antara tengah-tengah. Rupa-rupanya sifat kedekut ini ada masanya kita wajib kena kedekut. Ada masanya kita wajib kena kedekut. Apabila ada orang yang minta kepada kita harta ini supaya dibelanjakan kepada benda yang haram, benda yang tidak betul dengan syariat, pada ketika itu kita kena kedekutkan harta kita daripada bagi kepada kawan. Kita tahu dia tu seorang penagih ke ataupun seorang yang buat maksiat, yang mana kalau kita beri duit itu bukan dia buat makan, tetapi dia buat perkara yang merosakkan diri dia sendiri. Contohlah dia kaki ketum, contohlah. Kalau kita bagi duit ke dia ni, kita tahu dia tak beli makanan, tapi dia beli benda lain. Dia tak beli makanan, tapi dia beli benda lain. Yang garanti dah kalau kita bagi, memang duit ini akan dihabiskan ke arah benda yang membinasakan diri dia sendiri. Pada ketika itu, kita kena kedekutkan harta kita daripada bagi ke dia. Tetapi apabila datang seorang yang memang susah, yang perlu kepada makanan, yang perlu kepada bantuan kita, tiba-tiba ketika itu kita kedekutkan harta kita dengan sifat kikir yang kita ada, nescaya haram pada ketika itu kita buat perkara yang demikian boleh menjahanamkan amal ibadah kita dan boleh menyusahkan kita, memayahkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dua keadaan kita kena duduk dalam dua keadaan. Berdasar kepada hadis ini, yang pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita berkenaan dengan kezaliman. Sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan kikir, kedekut, Nabi sebut zalim dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut zalim. Nabi kata kamu kena takut. Ittaqu, takutlah kamu, ataupun di sini kita kata kamu kena ingat, kamu kena perhati, ataupun di sini kita boleh sebut berhati-hati dan hindarilah. Itu makna ittaqu. Takut, kena perhati elok-elok, dan kena hindari. Az-zul, kezaliman, yakni perkara yang melampaui batas syariat. Zalim ni lawan dia adil. Seorang yang zalim, satu lagi seorang yang adil. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim supaya berlaku adil dan tidak berlaku zalim. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-29, Qul amara rabbi bil qist, yang bermaksud katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil.
Kenapa? Apa maksud adil? Meletakkan sesuatu tu kena dengan tempat dia, itu makna adil. Quran dan sunnah Nabi adalah satu benda yang kita kena laksanakan. Bukan kita kena baca saja, tapi kita kena melaksanakan. Salah satu daripada tuntutan agama ini melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau setakat kita tahu je tapi kita tidak melaksanakan apa yang kita tahu, sebaliknya kita melaksanakan perkara yang kita tahu perkara tersebut tidak adalah syariat, itu adalah orang panggil satu perkara yang berbentuk kezaliman yang terlalu kita buat. Adil ini daripada segenap segi. Adil daripada sudut pembahagian. Kalau ada harta, kita orang yang milik pada harta tersebut nak bagi kepada orang yang berhak, yang merupakan waris kepada kita. Dan kadang-kadang adil itu bukan makna sama rata. Tidak. Kalau ikut tak sama rata, kalau ikut pembahagian harta pusaka, kalau kita mati harta tu dibahagikan, orang lelaki dapat 2, orang perempuan dapat 1. Kalau kira angka tu tak adil lah, 2-1. Tetapi ini adalah perkara yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan perkara itu daripada yang maha adil, itu Allah Ta'ala. Ini kita kena nilai dengan nilaian syariat, bukan timbang tara dengan akal kita, tidak. Nabi kita lah orang yang paling adil, sehingga keadilan Nabi tidak dipertikai oleh sesiapa pun, kecuali orang munafik pada zaman Nabi SAW yang mempertikaikan keadilan yang dibuat Nabi. Takkan Nabi itu zalim? Tidak. Nabi tidak zalim. Allah sendiri yang mengharamkan sifat zalim kepada diri dia, dan Allah sendiri yang suruh berlaku adil, dan dia letak nama dia dengan Al-Adlu, iaitu Maha Adil. Baik. Kemudian di antara zalim ni banyak perkara. Apa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Di antaranya Allah tidak sekali-kali akan memberi hidayah kepada orang zalim. La yahdi makna Allah Ta'ala tak beri petunjuk, jalan untuk orang zalim meniti dalam kehidupan dapat hidayah atas muka dunia ni, Allah Ta'ala tak buka pada dia. Kerana Allah Ta'ala tidak akan bagi petunjuk pada orang zalim. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Di antara tingkatan zalim 2, 3, 4 perkara zalim ni, zalim yang paling besar sebagaimana disebut Luqman kepada anaknya, inna syirk la zulmun azim. Zalim yang paling besar sekali syirik, iaitu syirik pada Allah. Itu merupakan zalim yang amat besar. Allahu Akbar. Jadi syirik ni, sebelum mari kuliah tadi saya tengok satu video. Bismillah. Seorang ustaz dia ulas berkenaan dengan syirik. Seorang ustaz dia ulas berkenaan dengan syirik. Kata ustaz tu, dia kata mitok dengan orang hak dalam kubur, hak mati dah, yang berupa tok wali semua sekali tu, tidak syirik, dia kata. Dia kata yang pertama sekali, dia kata kerana bila seorang wali itu mati, dia berkat di atas muka dunia tu, keberkatan itu tidak mati bersama dengan dia, keberkatan dia terus hidup. Dia berbacalah ayat bal ahya inda rabbihim yurzaqun.
Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, mereka hidup di sisi Allah. Maka dia kata dia tu hidup walaupun dia tu mati hakikat, tetapi dia hidup. Malahan dia boleh tolong pula kita, kerana di atas muka dunia ni dia terikat dengan pertolongan. Kata dia, nak tolong kita, dia terikat dengan, dia ada isteri, dia ada anak, dia ada orang-orang yang patut dia tolong. Tapi bila dia mati, dia tak ada tanggungjawab lah, dia kata. Dia kata gitu. Lalu dia boleh tolong kita. Maka kita minta dengan dia di kubur tu, tak apa, dia kira tak syirik. Kemudian dia sebutlah, dia kata kerana syirik ni menduakan Allah Ta'ala, baru jadi syirik. Ini kefahaman yang salah. Ni yang salah kefahaman. Ustaz tu yang baru ni lah, yang buat mari rambut Nabi, janggut Nabi, buat mari di Kelantan tu. Tuan-tuan sekalian, soalan pertama saya nak tanyalah supaya minda kita ni terbuka sikit. Allah Ta'ala sebutlah Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kita ambil di atas poin, kalau dia kata syirik ni menduakan Allah. Dalam Quran kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya siapa dia yang buat langit bumi, la yaqulunna Allah. Musyrikin Mekah kata Allah. Adakah kita nak kata musyrikin Mekah tu beriman? Sebab tadi dia kata syirik tu menduakan Allah. Sekarang ni musyrikin Mekah tidak menduakan Allah ni. Tidak. Kita kata siapa hak buat langit bumi? Kita kata la ilaha illallah ni, kita kata Allah buat langit bumi. Allah suruh Nabi tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya siapa yang dia buat langit bumi, la yaqulunna Allah. Musyrikin Mekah jawab Allah juga. Sudah kita kata musyrikin Mekah tak syirik kalau gitu. Kalau musyrikin Mekah tak syirik, kenapa nama dia musyrikin? Baik. Bab buat langit bumi, musyrikin Mekah mengaku Allah. Bab cipta, musyrikin Mekah ke musyrikin Melayu ke mana ke mengaku Allah. Tapi yang jadi syiriknya kerana apa? Kerana kuasa yang ada pada Allah ni sama dengan kuasa yang ada pada manusia, ataupun Allah menurunkan kuasanya kepada orang tertentu dan berkongsi dengan orang tu dalam bab kuasa yang Allah Ta'ala tentukan. Contoh bab berkat ni. Berkat ni semua milik Allah, ada milik makhluk. Allah yang beri berkat dan Allah yang maha berkat. Banyak ayat Quran, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Perkataan tabarak ni kena tahu. Boleh buka kitab Risalatut Tauhid karangan cucu kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Boleh buka Muhammad Ismail Ad-Dahlawi, cucu dia ni pada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, dia tulis satu kitab Risalatut Tauhid. Apa benda syirik-syirik yang boleh menjejaskan akidah, di antaranya menyeru Tok Wali di kubur. Dia cakap terang-terang, maknanya Tok Wali itu boleh tolong kita. Ini satu benda yang syirik. Jadi bila saya dengar begitu, saya kata teruk nak bawa masyarakat ni. Betul lah Nabi SAW sebut zaman kita ni zaman yang mana orang yang jenis doa ila abwabu jahannam, pendakwah tapi bawa orang ke neraka jahannam, bukan bawa orang ke syurga. Bapak Huzaifah bin Yaman, dia yang tanya Nabi, Huzaifah tanya Nabi,
Sifhum lana ya Rasulullah, sifatkan mereka itu untuk kami ya Rasulullah. Hum min jaldatina, mereka daripada macam kita ni, orang Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan dia bercakap macam kami, cakap agama. Tapi dia tu doa ila abwabul jahannam, pendakwah yang bawa ke neraka Allah Azza wa Jalla. Bila kita baca hadis itu, kita compare dengan apa yang berlaku zaman sekarang. Zaman kita ini berada pada zaman fitnah agama yang begitu berat, sehingga yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Tapi kita ada jalan keluar dia. Jalan keluar dia iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita berpegang, talzamu jama'atul muslimin. Kamu kena hidup dalam puak orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kamu sikit, tak apa. Dan walaupun kamu seorang-seorang. Huzaifah kata, ya Rasulullah, kalau kami tidak ada pada ketika itu, jamaah kami nak buat macam mana? Nabi kata, muasingkan diri kami, walaupun kamu seorang-seorang. Kamu mati dalam keadaan gigi akar kayu, mu makan tak ada nak makan apa, akar kayu sahaja, lebih baik daripada kamu mati dalam keadaan tak ada akidah. Kerana sifat orang yang bawa sunnah Nabi, walaupun seorang tapi dia kuat. Nak banding dengan orang yang tidak faham ataupun tidak, bukan tak faham, buat-buat tak faham berkenaan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun dia ramai, sebenarnya mereka tidak kuat. Kenapa? Kerana dalaman mereka tak kuat. Dalaman mereka tak kuat. Islam ni dia penting dalaman. Luaran ni manusia nak tengok je luaran ni, tapi Allah Subhanahu wa taala nak tengok dalaman kita ini. Allahu akbar. Itu jawapan yang boleh saya beri. Kan ada orang suruh jawab, kita jawab sikit. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bila dia dengar hadis-hadis begini, dia cukup ambil perhatian. Dia ambil perhatian. Yang pertama saya sebut tadi, bab zalim. Kita jelaslah zalim. Cuma kalau kita boleh tambah sikit, zalim ni ada kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah. Tu yang pertama, syirik. Taubat baru Tuhan ampun. Ada kezaliman yang tidak dibiarkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kezaliman sebagian hamba kepada yang lain mesti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna zulma zulumat yaumil qiyamah, yang Nabi sebut tadi, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Apa makna kegelapan tu? Tak jumpa cari jalan hari kiamat kerana buat zalim di atas muka dunia. Yang ketiganya, kezaliman yang berada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendaki, dia boleh hukum. Siapa dia nak maaf, dia boleh maaf. Baik. Kalau kita rujuk kepada apa yang disebut oleh Nabi itu, lepas daripada itu Nabi sebut wattaqus syuh, berhati-hati dengan sifat bakhil ataupun kikir. Kerana kikir itu boleh membinasakan orang yang terkemudian. Baik. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, contohlah yang boleh saya beri, kita biasa dengar satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran, iaitu kisah berkenaan dengan kaum Sabah, yang mana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala beri dia segala kehebatan. Bukan main-main Allah Taala beri dia. Banyak perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri dia, sehingga kan Sabah ini Allah Taala tulis surah dalam Al-Quran, satu nama surah, nama surah Sabah. Surah Sabah ni Allah Ta'ala nak suruh kita belajar tentang sejarah satu negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada dia kemewahan,
sehingga di kiri kanannya ada kebun. Mewah tak mewah dia ni sehingga siapa saja boleh makan, kerana kebun itu buahnya rendang di tepi jalan. Orang musafir pun boleh makan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam Al-Quran juga menceritakan Ardul Jannatain, pemilik dua kebun. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran yang mana dia memiliki dua kebun. Kebunnya rendang, buahnya bagus, musim buah tu banyak buah. Yang dulu orang tuanya suka bersedekah, tapi apabila kebun itu diwarisi oleh orang yang terkemudian daripada itu, bila buah tu lebat, dia takut orang miskin tu mari minta buah tu awal-awal lagi. Dia dalam hati dia kata, esok kita pergi awal-awal, belum daripada orang miskin tu bangun, kita kutip semua sekali dah. Kita kata kita jual habis dah, biar tidak ada bahagian orang yang miskin. Dua cerita ni, kedua-dua ni mempunyai sifat melawan Allah Ta'ala. Terutamanya pemilik dua kebun Ardul Jannatain ini. Pemilik dua kebun ini, kebunnya dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehangus-hangusnya, sehingga tidak tumbuh walaupun satu orang pun rumput di tanah yang dibakar oleh Allah Ta'ala. Kalau pergi ke Yaman, orang akan bawa ke Ardul Jannatain ini. Luah Tuhan saja yang tahu kebun tu. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri kalau pergi tu. Saya pergi tengok, dia punya tanah tu macam terbakar kemarin. Dia punya tanah dia tu hitam, sehitam-hitamnya dengan batu, macam batu gitu. Satu orang rumput pun tak keluar. Siapa kari? Siapa kari? Benda tu ada zaman dulu lagi, belum pada Nabi SAW lagi. Tuhan cerita dalam Al-Quran, katanya di situlah tempatnya berlaku. Wallahu alam, betul ataupun tidak, wallahu alam. Tapi di situ tu rumput pun tak tumbuh, lumut pun tak tumbuh. Negara Arab ni, kalau kita pergi musim panas, memang kita tak nampak rumput yang berada di celah-celah bukit itu. Kerana panas, rumput tu jadi kering. Kita duduk tengok macam kambing tu duduk jilat batu tepi rumput tu lah. Tepi batu, tepi bukit tu, ada rumput di situ sebenarnya, sikit-sikit yang kering. Tapi kalau tuan-tuan pergi musim sejuk, tuan-tuan akan nampak hijau, cantik. Sebelah Yaman ni, sebelah Aden, sebelah Raimah, itu kawasan-kawasan yang kita panggil macam tempat kita lah, hijau banyak, subur. Kalau kita pergi di Aden Yaman ni, subur dia punya tanah dia, tempat dia pun cantik, ada wadi, ada sungai yang mengalir. Tapi kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita akan nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita semua tu dengan sebab kekikiran mereka ataupun sifat bakhil mereka. Allah Ta'ala jahanamkan mereka bersama dengan apa yang mereka miliki. Allah Ta'ala juga menceritakan manusia yang bakhil dan kedekut serta melawan Allah, sebaliknya menggunakan harta yang dia ada tu untuk lawan Allah Ta'ala. Bakhil satu hal, kedekut satu hal, tapi guna harta tu untuk lawan Allah Ta'ala. Harta ni satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, satu nikmat yang besar yang mungkin orang lain tidak ada tapi kita ada. Tapi dia orang ni guna harta tu untuk lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran sebagaimana kisah Qarun. Min qaumi Musa fabagha alaih. Dia merupakan kaum Nabi Musa, tapi dia engkar kepada Nabi Musa. Seorang tokoh koprak yang hebat, kedekut satu hal, tapi guna harta tu juga untuk lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka kalau ada orang begini, sifat begini pada orang Melayu ke orang mana ke, maka dia mempunyai, mewarisi sifat yang ada pada Qarun. Kikir ini termasuk dalam perkara yang membinasakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi kata salasun muhlikatun, 3 perkara yang akan membinasakan kamu. Yang pertama iaitu sifat bakhil yang ditaati. Yang kedua, nafsu yang diikuti. Yang ketiga, takjub terhadap dirinya sendiri. 3 perkara ini membinasakan. Apa yang binasa? Kalau kita tanya, apa yang binasa? Membinasakan amalan kita. Kalau kita bakhil, harta kita tak berkat. Apa yang kita ada, Allah Ta'ala tidak memberkati. Hidup ini tidak ada gunanya kalau tidak ada keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada guna. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberkati kehidupan kita ini, seolah-olah hidup kita ni lebih teruk daripada sampah yang dibuang letak sampah. Kerana segala benda yang tidak diberkati Allah, rumah tangga yang tidak diberkati Allah, kita tengok rumah tangga tu runtuh bercerai-berai. Makanan yang tidak diberkati oleh Allah Ta'ala, makanan itu tidak membuahkan hati yang baik. Kerana kalau kita makan, ini membentuk hati kita. Segala perkara, kehidupan kita kalau hilang berkatnya, begitulah jadi. Keberkatan itu hilang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi harta kepada kita, tapi kita mempunyai sifat yang teramat sayang kepada harta. Kenapa nafsu yang diikuti itu membinasakan sebagaimana Nabi sebut ni? 3 perkara. Kerana hidup ini ada panduan. Kena ikut wahyu, bukan ikut nafsu. Ikut nafsu apa sahaja pun membinasakan, merosakkan hidup kita, merosakkan amalan kita, hati kita rosak. Sebab nafsu ni mempunyai keinginan yang banyak. Sebagaimana saya selalu sebut, nafsu ni dia tak pernah tua, dia sentiasa muda. Dia sentiasa nak. Dia tak pernah kata tidak mau, kecuali benda tu berbentuk wahyu. Baru dia kata tak mau buat, malah. Semayang, mana ada orang rajin sangat semayang. Nak sedekah, orang tak rajin sangat. Sedekah ni benda-benda yang orang tak minat. Duit-duit kita pergi cari duit, kita bekerja, tiba-tiba kena sedekah, mana ada orang minat. Kalau ikut nafsu. Tapi kalau ikut wahyu tak kata begitu. Wahyu kata apa yang kamu kerja ni, kudrat kamu pun Allah Ta'ala bagi. Rezeki kamu bulan-bulan pun Tuhan bagi. Sebab tu apa yang aku bagi ni ada bahagian orang lain. Kenapa juga yang ketiga, takjub kepada diri sendiri ni boleh menjadi rosak? Kerana dia rasa dia hebat. Orang yang buat benda-benda bid'ah, dia rasa dia hebat lebih daripada Nabi. Sebab tu dia boleh reka amalan dia buat, dia boleh ikut ni, tak rasa bahawa amalan tidak diterima oleh Allah. Dia boleh buat macam-macam, dia boleh ikut buku ni tanpa sumber. Bukhari sebut gini, Muslim sebut gini, tak boleh ikut. Kita kata hak ni sunnah Nabi, dia tak boleh ikut, dia ikut diri dia je tanpa panduan sunnah. Adakah itu benda diterima oleh Allah Ta'ala? Tuhan mana nak terima kalau tak ikut panduan Nabi? Cuba kita tahu. Kita isi borang tidak ikut panduan, tanah mana kerajaan nak bagi pada kita? Walaupun kita ni orang kuat kerajaan ke, tak kira lah. Kita kata macam mana dia tu lawan kerajaan, tapi boleh sebab dia ikut law. Tanah ni kena isi begini, hantar borang ni, hantar IC, saya nak IC anak, isteri, cucu. Tiba-tiba kita isi borang saja, IC malah patah state aku. Kerajaan mana nak bagi tanah? Lah kalau kita tak ikut Nabi SAW buat, kerajaan mana, Allah Ta'ala mana nak bagi pahala pada kita? Mati dengan begitulah, kita tak ada pahala begitu. Cuba kita fikir sikit. Otak manusia ni ada, Allah Ta'ala suruh fikir, apa manusia nak jadi lembu sangat apa? Saya heran sungguh.
Lembu ni kalau lama-lama tuan dia ajar pun dia reti juga. Tuan dia ajar lama-lama dia reti kerana kebiasaan dia. Kita jangan jadi serupa lembu dah. Jangan. Semayang ni sebab apa? Semayang dengan kebiasaan. Buat ni sebab apa? Sebab orang buat gitu belakang kita buat. Itu hujah lembu tu, bukan hujah agama tu. Minta maaf lah saya kata gitu. Sebab lembu ni kalau kita ajar dia, kebiasaan dia begitu-begitu. Tak bisa pakai lembu. Kalau kita kerak rupuk tu, orang Kelantan panggil ceruk rupuk. Kita kerak rupuk tu, pukul 6 dia makan, pukul 6 tu dia jengok dah kepala dia, telinga dia naik. Sebab apa? Pukul 6 tuan dia bagi makan. Tuan dia tak payah panggil banyak. Tuan dia ambil ting tu, ketuk ting tu, keting apa ting ada makanan lembu, dedak lembu tu, ting tom tu dia berlari. Dia tak pandang apa tengok jam. Pukul 6 ke pukul berapa, tapi dia reti bunyi lagu ni tuan dia nak bagi makan. Kerana kebiasaan dia begitu. Dan kalau kita amal ikut kebiasaan, tak ikut dalil, sebab apa awak buat, sebab orang tu buat, lebih kurang lembu tu. Berasa mana? Kalau tak berasa lagi tak tahulah. Sebab tu kita kena cari sunnah Nabi buat perkara ni. Panduan hidup kita sampai ke akhirat. Jangan duk buat main-main. Nabi ni dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala kirim kepada kita bukan untuk main-main. Bukan untuk kita ikut setengah perkara, kita tak ikut setengah perkara, jangan. Allahu akbar. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan sekalian, apa benda yang kita nak hidup atas muka dunia ni, cuba kita bagi tahu. Apa benda yang kita nak hidup atas muka dunia, Allah Taala boleh bagi kepada kita satu perkara. Yang lebih besar Allah Taala beri kepada kita, Allah Taala pelihara kita, iman kita, supaya kita bertakwa kepada Allah Taala, takut pada dia, istiqamah di atas amalan yang bertunjangkan Nabi SAW. Tu benda yang paling besar dalam hidup kita. Baik. Ada satu hadis Nabi berkenaan dengan bakhil. Imam Bukhari, Imam Muslim dia meriwayatkan hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah. Dia kata Rasulullah SAW sebut, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani." Tidak ada satu pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan sedangkan malaikat yang lain pula berkata, "Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kedekut. Ni Nabi kita sebut ni. Kata seorang ulama hadis, Mulla Ali Qari, mensyarahkan hadis ni, yang dimaksudkan dengan kikir di sini adalah kedekut memberikan kebaikan ataupun hartanya bagi orang yang lain. Jelas dia sebut. Tapi yang kita nak tengoknya doa Nabi. Nabi kata tidak ada satu hari pun malaikat ada keduanya. Maknanya hidup kita ni malaikat yang mengawasi kita siang malam. Dan pengawasan malaikat ni 100% ditulis semua sekali. Apa yang kita sebut, apa yang kita buat, sama ada tersembunyi ataupun terang-terang, semuanya di bawah pengetahuan Allah dan ditulis oleh para malaikat. Lebih besar daripada itu lagi, satu di antara keduanya berkata, salah seorang malaikat tu kata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak. Allahu akbar. Kalau kita rasa tok guru kita berdoa pada kita, orang yang kita sayang ke berdoa pada kita, sahabat kita berdoa pada kita, kita rasa, oi besar ni perkara ni sampai sahabat aku boleh berdoa pada aku, kita rasa benda tu besar. Tapi ni malaikat berdoa. Malaikat berdoa. Jadi kalau ikut hadis ni, hari-hari kita kena ada infak, hari-hari kena ada. Tak payah beritahu pada siapa-siapa, kita infak mana-mana orang pun tak apa. Terutamanya anak yatim, orang miskin lagi utama. Lagi utama. Kalau orang bukan Islam sendiri pun tapi dia miskin,
Dia manusia juga. Yang mungkin kita beri kepada dia tu boleh mendekatkan diri dia tu kepada Islam. Kalau ada orang Islam dalam kampung kita hak miskin, lagi-lagilah perlu. Kalau doa Nabi kita Muhammad SAW, ya Allah berikan harta, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantikanlah harta bagi orang yang berinfak. Satu. Kemudian satu lagi berkata, malaikat satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurkanlah harta orang-orang yang kikir. Ni yang berat. Hak kedekut tu, ya Allah menghancurkanlah harta dia. Jangan tinggal satu sen pun harta dia. Rupanya orang yang kedekut ni didoakan oleh para malaikat dengan doa yang tidak bagus, dengan doa yang tidak baik. Itu malaikat doa pada dia. Baik, akhirnya tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Ahmad, Abu Hurairah sebut, Nabi SAW sebut, sesungguhnya seorang malaikat ada di sebuah pintu-pintu daripada pintu langit, berkata, barang siapa yang meminjamkan pada hari ini, maka akan dibalas pada hari nanti. Dan seorang malaikat berada di pintu yang lain berkata, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatkan kehancuran harta bagi orang yang kedekut. Itu malaikat yang duduk dengan kita berdoa tadi. Ni malaikat yang duduk pintu langit pun ada riwayat dia berdoa untuk orang yang kedekut. Kalau kita boleh buat kesimpulan pada hari ini, Islam ini dibina dengan dua sayap utama. Yang pertama jihad, yang kedua infak. Kalau kita bercakap soal kedekut, kita kena bercakap juga soal infak. Kerana orang yang infak harta dia tidak kedekut. Yang kedekut nak infak harta dia adalah orang munafik di zaman Nabi SAW. Dua perkara dia tak mampu nak buat. Berjihad, dia takut mati. Infak, dia takut miskin. Orang mukmin di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat dia tak takut pada kemiskinan. Sebab dia merasakan bahawa harta yang dia ada ini merupakan pinjaman daripada Allah 100%. Yang mana Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa jika Allah Ta'ala kehendaki. Oleh kerana itu, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, kita kena jadi seorang yang pemurah, supaya kita termasuk dalam doa kebaikan para malaikat, iaitu menggantikan harta kita, menggantikan apa yang kita ada ini dengan kebaikan yang banyak. Karena itulah kekuatan sebenarnya apabila kita sanggup berkorban harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikut petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala cukup sayang kepada siapa sahaja yang sanggup berkorban apa sahaja untuk agamanya. Dan dalam fokus yang kita bercakap ni soal harta kita. Kedekut dia tak ke mana? Dah kita tengok orang kedekut ni rugi. Rugi. Suami kedekut ke, siapa je yang ada kedekut dalam tubuh dia rugi. Kerana kerugian itu kita yakin dengan doa malaikat ni, hancurkan harta bagi orang yang kedekut. Memang betul. Dia tak bagi harta itu pada orang sehingga harta itu dimiliki oleh orang lain dengan cara yang batil. Mungkin orang tipu dia. Dia tak nak bagi pada masjid pun, Allah Akbar, walaupun duit banyak, ketar-ketar tangan dia, tapi dia ditipu oleh orang. Rata-rata duk mari tipu dia oleh kerana kedekut dia. Tak pernah orang yang kedekut ataupun bakhil ini menjadi untung dia banyak, dia kaya, tak pernah. Dia sentiasa hidup dalam keadaan tak cukup harta, kerana didoakan oleh para malaikat supaya percepatkan kehancuran hartanya. Dan orang yang berinfak, walaupun tidak ada apa dalam poketnya, dia infak, tetapi Allah Subhanahu wa taala so gantikan dengan ganti yang baik. Mudah-mudahan dia berkati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sekadar tu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.